Terima kasih banyak-banyak Sonic, Dia dan juga Nazri. Betul. Terima kasih juga kepada anda semua yang orang kata aware dengan SPM 40 tahun dan SPM pada 40 tahun pada 1 Januari juga kami juga akan berada di Melaka, salah satu lokasi di sepanjang tahun 2024 kami rancang untuk berada di 40 lokasi berbeza sempena dengan SPM 40 tahun. Jadi ada mungkin pengisiannya berubah, kontennya berubah. Jadi anda perlu tonton SPM pada tahun 2024 nanti. Baiklah, di studio pada kali ini seperti biasa kita akan bawakan kepada anda semua berkenaan dengan ini slot komentar at SPM. Kita nak dapatkan sedikit pandangan daripada pakar berkenaan dengan rombakan kabinet tingkat kecekapan pentadbiran negara. Saya sangat berhati sekali lagi. Saya bersama dengan Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi, iaitu penganalisis sosiopolitik Universiti Malaya. Selamat datang, selamat datang Malaysia, Doktor. Baiklah Doktor, selepas setahun pentadbiran kerajaan Malaysia Madani, kita ada satu penggal 5 tahun. Dan ini setahun. Adakah tindakan yang tepat rombakan kabinet berlaku pada sekarang? Okey. Terima kasih Ridwan. Kita kena analogikan sebagai sebuah organisasi. Mana-mana organisasi kecil, sederhana dan besar, pasti mereka mempunyai rancangan jangka panjang, sederhana dan pendek. Dan pada masa yang sama, untuk memastikan sesebuah organisasi itu berjaya, mereka perlu melihat pasukan mereka. Jadi pada masa sama mereka perlu menilai ketua pasukan, timbalan pasukan, ahli pasukan untuk dinilai sejauh mana kesesuaian, sejauh mana relevan. Sebab itu dalam konteks ini, dalam pembentukan rombakan kabinet dalam kerajaan Madani, kita dapat lihat ada yang digugurkan, ada yang ditambah, ada digantikan dengan muka baru, ada digantikan dengan muka lama. Jadi saya kira semuanya berdasarkan penilaian. Kita lihat di segi Menteri Kewangan kedua, kita lihat kemasukan penyertaan daripada tokoh korporat yang dikenali untuk membantu mengukuhkan lagi kedudukan kerajaan, khususnya di segi kewangan dan juga isu ekonomi rakyat. Dan kita lihat ada yang digugurkan mungkin pada pandangan penilaian Perdana Menteri, ia perlu digugurkan, digantikan dengan pihak yang lain. Dan ada juga dipindahkan ke portfolio kementerian lain untuk melihat kesesuaian dan juga diberikan tugas yang barangkali lebih mencabar lagi, yang sesuatu yang semuanya kuasa balik kepada pada menteri. Dan kita lihat juga terdapat juga mereka yang sudah dulu tidak berada dalam kabinet, sekarang ni tak ada, kemudian diambil balik. Kita lihat saudara Gobi, Joe Gani misalnya dibawa untuk mengukuhkan lagi organisasi ataupun kabinet ini. Ya, ada juga kementerian yang dipecahkan, Kementerian Komunikasi dan Digital dipecahkan kepada 2, bahagian alam sekitar juga dipecahkan kepada 2, dan juga Kementerian Wilayah diwujudnya kembali Kementerian Wilayah. Apa rasionalnya kalau kita dapat kupas secara lebih dalam pecahan kementerian ini dan kembalinya Kementerian Wilayah ini? Okey, kalau kita lihat dalam konteks Kementerian Komunikasi misalnya, kita tujuan pasti ada rasional untuk melihat di segi fokus kerjanya. Misalnya ialah untuk mengukuhkan, meningkatkan pembangunan ekonomi digital. Sebab komunikasi biasa dan komunikasi digital itu berbeza. Dan terdapat juga di bahagian kementerian lain misalnya, ada My Digital misalnya di bawah Kementerian Ekonomi. Manakala bagi sektor startup, kita ada startup ini, kita ada di bawah MOSTI. Begitu juga di bawah Scale Up yang di bawah Kementerian MDEC ni. Saya kira ia perlu diselaraskan dan perlu dikawal selia untuk memastikan ada fokus dan ada yang mereka yang berpengetahuan dari segi undang-undang khususnya. Dan kita tahu Gobin misalnya merupakan latar belakang beliau ialah undang-undang. Jadi untuk kawal selia, untuk memastikan aspek undang-undang mengenai digital merupakan ekonomi masa depan negara diberikan perhatian dan lebih terfokus. Manakala untuk komunikasi yang dilihat yang kelaziman, RTM, JCOM, saya kira di bawah YB Fahmi. Itulah fokus, maksud saya untuk fokus supaya lebih
lebih tersasar matlamatnya, lebih mensasarkan matlamat sebenar. Sama juga dengan jawatan Menteri Perolehan Tenaga. Diberikan kepada Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah. Sebab kita tahu Sarawak merupakan negeri yang mengetahui peralihan kuasa pelbagai biodiesel apa sekali, ekonomi baru, ekonomi hijau, dan inilah saya kira Perdana Menteri melihat ke arah tersebut. Sama juga dengan portfolio Menteri Ahli Ehwal Sabah Sarawak diberikan juga kepada Datuk Seri Fadilah sebab fokus kepada isu MA63, kita nanti ada isu persepadanan semula dan sebagainya. Jadi saya kira ia orang kata disesuaikan semula, disejajarkan semula untuk memastikan keberkesanan yang lebih. Dan saya kira ada beberapa perkara yang perlu dilihat, beberapa kementerian supaya lebih dilihat lebih bermanfaat, lebih daripada cost center kepada profit center, supaya banyak perkara yang boleh memberikan impak keuntungan yang baik kepada rakyat. Tak semestinya bentuk kewangan, tapi dalam bentuk modal insan, kepakaran dan sebagainya. Mesej utama yang disampaikan oleh Perdana Menteri ketika mesyuarat pertama kali kabinet ini adalah untuk menyelesaikan masalah rakyat, isu takbir urus dan sebagainya. Itu adalah signal yang ingin disampaikan oleh kerajaan kepada rakyat. Namun mungkin ada juga yang berpendapat bahawa ini merupakan salah satu langkah untuk mengukuhkan parti-parti dalam gabungan kerajaan itu sendiri. Pandangan doktor macam mana? Saya kira terdapat 3 dalam 1 pelaksanaan satu untuk menguatkan kerajaan, untuk memastikan kesejahteraan kedudukan kuasa struktur dalam parti, dan yang pentingnya untuk memberikan impak yang lebih baik kepada rakyat. Jadi apapun yang ditekankan oleh Perdana Menteri ialah untuk memastikan keberkesanan kabinet ini memberikan impak yang lebih baik dari sebelum ini. Sebab kita kira dalam tahun 2024 suasana lebih mencabar, suasana politik yang tak menentu, suasana ekonomi serantau pun masih kurang menentu, dan kita perlukan kestabilan politik. Saya kira rombakan kabinet ini walaupun tidak mampu memuaskan semua pihak, tapi itu yang terbaik yang dirasakan Perdana Menteri untuk membawa negara ke arah yang lebih utuh. Bagaimana dari aspek keyakinan pelabur asing apabila berlakunya rombakan ini? Kita lihat rombakan kabinet tersebut yang melibatkan pelantikan ataupun pembinaan portfolio Menteri Kewangan kedua yang merupakan latar belakang korporat, yang juga bekas ataupun mantan CEO KWSP, yang memahami denyut nadi ekonomi rakyat. Apabila merajui organisasi institusi KWSP ini, wajar kefahaman yang mendalam suasana ekonomi rakyat yang lebih mendalam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat Perdana Menteri mempunyai 2 portfolio. Jadi apabila ada portfolio yang seterusnya mempunyai Menteri Kewangan kedua, saya kira fokus itu dapat diberikan untuk mengemblengkan tenaga untuk memastikan keutuhan kewangan, keutuhan ekonomi negara. Dan ini memastikan bahawa keyakinan daripada luar itu dapat terselah. Apa melihat sebelum ini ada kritikan bahawa Perdana Menteri perlukan Menteri Kewangan kedua, dan ini maknanya Perdana Menteri mendengar maklum balas dari rakyat, kemudian ada pelantikan daripada korporat itu untuk memastikan bahawa ekonomi negara, kewangan negara ditadbir dengan lebih berkesan. Jadi saya kira kesemua ini boleh mendatangkan keyakinan pelabur bahawa Malaysia berada dalam landasan yang betul untuk yang mendengar keluhan maklum balas daripada rakyat, dan untuk memastikan ekonomi itu dapat dilaksanakan, pembangunan ekonomi itu dapat dilaksanakan dengan lebih baik selepas ini. Ada satu ketika negara ingin bergerak ke arah mengecilkan kabinet. Tapi apa yang berlaku 2 hari lepas adalah kabinet itu sedikit berkembang dan juga membesar. Apakah ini adalah satu signal yang ingin disampaikan dari aspek mungkin kita perlu melakukan perkara ini disebabkan oleh pergerakan dunia ini memerlukan sebegitu rupa? Saya kira
rombakan yang melibatkan pertambahan walaupun tak sebanyak seperti kerajaan-kerajaan yang lalu. Saya kira ia perlu, terutamanya ada satu kementerian misalnya terlibat dan satu portfolio melibatkan beban tugas yang jauh lebih besar berbandingkan portfolio lain. Seperti Kementerian Alam Sekitar, Tenaga dan sebagainya, memang wajar dipecahkan kepada 2 atau 3 sebab ini memberikan fokus yang lebih baik, memastikan portfolio itu dapat memberikan impak yang lebih berkesan dan supaya ada pengagihan yang lebih sama seimbang dengan portfolio yang lain. Saya kira itu wajar selepas 1 tahun kabinet itu terbentuk. Ini merupakan proses penilaian semula, proses untuk memastikan bahawa keberkesanan itu penting untuk memberikan impak yang lebih baik. Jadi Perdana Menteri juga menyatakan keyakinan pemimpin baru ini akan mewujudkan pekerjaan bernilai tinggi, hapus beban kawal selia dan tidak perlu memperbarui undang-undang buruh serta upah. Jadi adakah perkara-perkara ini akan menjadi penggerak utama ekonomi negara selepas ini? Ya, tadi seperti ditekankan dengan adanya satu rombakan kabinet, penyertaan baru dan lama, pengguguran yang dilihat menggagal kurang berprestasi. Saya kira ini memberikan keyakinan kepada rakyat bahawa kerajaan serius untuk melakukan pembaharuan, untuk membawa ekonomi yang lebih baik dan yang penting apapun tindakan rombakan tersebut, fokus kepada ekonomi rakyat itu merupakan satu keutamaan. Dan dalam beberapa ucapan selepas rombakan kabinet, kita lihat Perdana Menteri menekankan tentang gaji progresif yang akan berlaku. Kesemua ini akan melibatkan kewangan negara. Apabila melibatkan kewangan negara, maka kabinet perlu bekerja kuat sama ada untuk menarik pelabur, untuk memastikan program itu ada impak yang begitu kuat dan menyeluruh terhadap rakyat. Jadi ini merupakan satu kesungguhan, komitmen yang cuba diselahkan dalam rombakan kabinet ini. Jika berlaku sesuatu, mungkin penilaian semula itu perlu berlaku dalam tempoh 4 tahun ataupun untuk menghabiskan penggal ini, ada tak keperluan lain untuk kita merombak kembali kabinet yang kita rombak sekarang ni? Saya kira itu bergantung kepada situasi semasa selepas tahun kedua atau tahun ketiga. Ini kita tahu bagaimana dinamika politik dunia, politik serantau dan juga politik setempat. Ini semua kita apabila nanti selepas 1 Februari kita ada Yang di-Pertuan Agong baru, bagaimana matlamat, hasrat, wawasan itu dikaitkan dengan kerajaan perpaduan ini dan apa maklum balas daripada rakyat dalam tempoh 6 bulan akan datang. Jadi semua ini memerlukan perhatian. Sama ada perlu, sama seperti bermain bola sepak. Kadang perlu ditukar, ditambah, digantikan. Itu perkara biasa dalam mana-mana kabinet. Cuma soalan terakhir saya, kalau kita lihat dalam isu dunia yang berlaku, ada konflik dunia yang berlaku dan juga hubungan antara negara-negara, adakah perkara-perkara ini juga perlu kita letakkan, perlu dikonsider dalam rombakan kabinet ataupun apa saja yang kita atur selepas rombakan ini? Saya kira misalnya rombakan kabinet, kalau kita lihat yang baru ni, kita lihat pelantikan Menteri Luar yang baru itu, mungkin ramai yang bertanya kenapa Tok Mat apa sekali. Saya lihat kan Tok Mat sebenarnya pernah tinggal di luar negara, pernah berkhidmat sebagai korporat. Saya ingat di London, dan beliau terdedah dengan dunia antarabangsa. Saya kira dan lebih lagi dalam urusan ekonomi. Tok Mat ni bidang dia perbankan kan. Jadi pengalaman tersebut digunakan untuk menarik, bukan saja memperkenalkan Malaysia, memberi imej baik kepada Malaysia, tapi juga membantu menarik keyakinan pelabur luar untuk melabur ke negara kita. Saya kira itu rasionalnya apabila dikaitkan dunia ekonomi antarabangsa dan sebagainya. Maksudnya meletakkan figura yang tepat dengan portfolio yang dengan latar belakang yang kuat. Okey. Itu saja masa yang kita ada. Terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi, penganalisis sosiopolitik Universiti Malaya. Mungkin sedikit ada kata-kata daripada doktor untuk mungkin sampaikan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia tentang gambaran
secara kesimpulannya perkara yang berlaku 2 hari lepas itu rombakan kabinet ini? Okey, saya kira kerajaan serius untuk melakukan yang terbaik untuk rakyat, untuk memastikan beberapa perkara itu dilaksanakan, khususnya tentu rakyat di negara kita tertunggu gaji progresif. Sudah tentu sebelum untuk mendapat gaji yang progresif, saya ingat kerajaan perlu bekerja kuat untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak, pulangan yang lebih tinggi dan kemudiannya untuk kembali kepada rakyat. Jadi sudah tentu rakyat menunggu apa yang dilaksanakan kerajaan pada 2024 ini. Jadi harapan rakyat terhadap rombakan kabinet ini tinggi dan apabila rakyat sudah memberikan harapan, kita harap pula ahli kabinet bekerja lebih kuat, lebih proaktif dan lebih progresif. Okey, itu dia. Sedikit komentar dan juga idea daripada Profesor Madya, Dr. Awang Azman Awang Pawi, penganalisis sosiopolitik Universiti Malaya berkenaan dengan rombakan kabinet tingkat kecekapan pentadbiran negara, yang mana doktor telah pun menganalisis dari aspek tempatan dan juga kesannya kepada hubungan negara, luar negara dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak doktor. Baiklah, kita akan terus saja bersama dengan rakan Syuhaida. Selepas ini dalam SPM Science ini ada 4 berita ringkas Syuhaida akan kongsikan kepada anda semua. Salah satunya yang mana negeri Melaka bersiap sedia untuk menghadapi COVID-19 dan juga jualan rahmah bergerak yang saya kira lebih daripada 1,700 lokasi secara keseluruhannya jualan rahmah telah pun berlangsung di Malaysia sepanjang tahun 2023. Itu sedikit perinciannya. Ada 4 lagi berita ringkas yang Syuhaida akan kongsikan. Kalau Syuhaida sudah pun bersedia, silakan Syuhaida.